Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid Muhammadi Sungai Adam, Kelang Perlis, tuan-tuan putera Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita solat berjemaah, dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan. Untuk maklumat tuan-tuan, pada hari ini kita akan sentuh, tuan-tuan, tajuk berkaitan dengan larangan keras meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur. Itu tajuk baru ini berkaitan dengan bab solat. Yang mana tajuk kita minggu lepas hari ini tentang bab masjid. Jadi tuan-tuan, apakah cerita dia tentang tajuk ini ni? Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ini, kita akan tengok sikit ulang kaji berkaitan dengan kecurangan dalam solat. Tuan-tuan, kita dah ingat ni, curang ni hubungan suami isteri. Suami curang, apa tu, isteri curang. Rupanya semayang pun ada curang, tuan. Macam mana cerita dia kecurangan dalam solat ni, tuan-tuan? Kita ulang kaji balik. Bagaimana hubunganmu dengan sholat? Apakah kamu selalu mendirikan sholat? Ataukah kamu termasuk orang yang melalaikan? Okey, cerita dia, solat ni kita orang macam mana? Kita yang selalu semayang ke? Kita yang lalai dalam semayang? Kita yang solat on time ke? Kita yang ghalib semayang? Macam mana kita ni? Golongan yang manakah kita berada lah ni? Dan tentu contoh kelalaian sholat di antaranya, yaitu seorang mengerjakan sholat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Contoh pertama ni, kelalaian solat ni macam mana? Jenis orang dia semayang, tapi dia semayang yang lain, dia tinggal yang lain. Dia buat hak ni, dia tinggal hak nu. Contohnya kan, Zuhur semayang, Asar semayang, Maghrib semayang, Isya semayang, tapi subuh balik lihat. Sebab apa? Ustaz balik rumah pun pukul 3 pagi kan, main futsal, menyembang sebagainya. Lena pukul 3 tu pun kan lena lagi, tengok TV pula. Pukul 4 pagi lena. Bangkit kau apa? Bangkit pukul 11, 12 pula. Jadi tu yang pertama, dia semayang juga, tapi ada kala dia tinggal hak lain. Bukan kata dia tinggal terus, dia semayang tapi dia tinggal waktu tertentu. Yang kedua, seseorang mengerjakan sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Kes yang kedua pula, dia semayang juga, tapi apa? Dia semayang luar waktu. Contoh tuan, tadi Asar ni tak lama mana kan, dia buat kerja macam-macam, Allah terlupa semayang pula, masuk Maghrib dah, baru nak semayang Asar, kalau ambil wudu kan. Contohnya Isya, Lena Allah terlupa semayang Isya, azan subuh dah, dia semayang juga, tapi dia buat waktu lain. Jadi bukan pada waktu dia. Qadha tu pukul 3, pukul 4 sebagainya. Contoh. Jadi dia solat, tapi solat pada bukan waktu dia. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan solat di akhir waktu. Sebentar lagi habis waktu solat, dia baru mengerjakan solat. Kes yang ketiga ni semayang juga, tapi semayang bila? Hujung-hujung. Macam lah. Maghrib dah ni pukul yang berapa? Saya ingat pukul 7 malam. Rupanya 6:59 tuan hari ni. Cepat tak cepat waktu. Tak pukul 7 dah semayang Maghrib dah kita tuan kan. Maghrib pula lagi main drama nu, main cerita ni pukul 8 baru habis. Kena pula Isya kau apa? 8:12, 8:10, 8:11. Tentu baru nak mandi apa semua. Semayang bila? Maghrib tadi pukul 8 minit. Lagi 2 minit lagi dah masuk waktu Isya tuan. Nak habis dah. Semayang juga, tapi hujung-hujung waktu. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak solat sama sekali. Kes yang keempat ni lagi parah.
Subuh pun tak nampak, Zuhur pun tak, Asar pun tak, Maghrib pun tak, Isya pun tak. Jumaat kadang-kadang. Raya jarang-jarang. Kacau tuan. Nak cari mana pun tak tahu tuan. Hilang dari radar. Kalau tu pakai handset, scan kat belakang tu Mari Sejahtera, Masjid Muhammadi Sungai Adab dia tulis tuan. Kalau kita pun beli barang ni, dia Kuala Lumpur, Shopee ke apa, Lazada ke. Duduk mana ni? Dah post dah. Duduk kat mana? Dekat Sepang. Cek pula, dekat Perak, dekat Penang. Kita boleh cek kan, duduk tak mana benda tu. Tapi orang ni tak tahu duduk mana, hilang. Jadi orang lagu ni lagi bahaya kan. Solat adalah takaran iman. Sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tuan ambil note, solat adalah takaran. Ni takaran ni beliau tuan. Solat ni takaran iman. Takaran ni apa? Kiraan, timbangan, apa tu nilai, pengukuran. Takaran ni tuan. Jadi orang yang solat ini nilai iman dia. Kalau kata saya beriman saja, duduk rumah lena tuan, tak semayang pun, tak beriman tuan. Islam ni mesti dia beriman macam mana? Dia kena solat tuan. Baru beza dengan orang lain. Kalau tengok orang kafir tuan, dia lebih baik daripada kita tuan. Sedekah berjuta-juta, buat benda kebaikan, tapi dia tak beriman kepada Allah. Dengan apa? Dia tak semayang tuan. Kalau kata baik saja, mereka mungkin lebih baik, tapi tak. Iman ni, Islam kita ni syahadah, mengucap yang pertama. Kedua mesti kena semayang. Tak semayang, tak beriman tuan. Perkataan ini dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhd. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, solat adalah takaran, timbangan. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna diberikan pahalanya secara sempurna. Nampak? Solat adalah takaran, timbangan, ukuran. Siapa yang buat dia solat dia menunaikannya dengan sempurna, pahala pun sempurna. Apa buktinya tuan-tuan? Kita belajar dah hari tu ni 2, 3, 4 bulan lepas tentang Sallu kama ra'aitum yusalli. Solat kamu seperti mana kamu semayang. Kita belajar solat macam mana Nabi semayang tu, daripada takbir sampai bagi salam. Yang tajuk awal kita sentuh, ada yang semayang ni pahala macam mana? 9/10. Ada yang dapat 8/10. Ada yang apa? 7/10. Ada yang 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10 apa? 2/10 kan. Beza tuan. Jadi ada yang semayang dapat apa? Sempurna semayang. Ada yang dapat apa? Dapat sikit je. Mungkin kita tadi semayang tuan, imam di depan, mungkin sah di belakang ni rasa macam bagus. Tak, sah ketiga tu khusyuk lagi sah yang pertama. Mungkin yang main masbuk tu lambat tuan. Dia lambat, tapi dia semayang bagus lagi, khusyuk lagi daripada sah yang kedua. Jadi tuan, tak sama. Mungkin Tok Bilal lebih khusyuk lagi daripada Tok Imam. Tapi Tok Imam lebih khusyuk lagi daripada yang belakang. Tak sama tuan. Kita rasa lah ni sama dapat pahala. Tak sama tuan. Memang Nabi habaq semayang di rumah dapat 1 atau 2 ganjaran. Tapi di masjid 27 kali lipat. Tapi dapat dah 27 tu tak semua sama. Mungkin orang ni daripada tadi ambil wuduk cincai, yang ni pula mayang Allahu Akbar, banyak pula Allah ni hari Isnin. Tapi bayar lagi bil elektrik, pasang dah. Main surat merah dah. Lagi kelam kita malam ni. Main pula Allahu Akbar, baju tak pi ambil lagi. Kawan duk habaq dah. Ni pula tak pi racun lagi harum manis. Ni pula bisnes tak pi tengok lagi. Kedai nombor 2, nombor 3. Macam-macam tuan. Jadi semua tu akan menyebabkan kurang tak sempurna. Jadi solat itu dia ada timbangan, ada ukuran, ada takaran dia. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran solat, timbangan solat dia kurangi, baik itu dengan cara seperti mengakhirkan waktu solat, ataupun kadang solat kadang tidak, ataupun tidak solat sama sekali, ataupun solatnya tidak khusyuk. Jadi solat tadi ada timbangan, ada ukuran. Kita semayang lewat, tak semayang hujung waktu, semayang luar waktu, tak apa semayang juga tapi tak khusyuk pula. Macam-macam cerita tuan. Maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surat Al-Mutaffifin. Apa firman Allah pada surat? Jadi Allah komen, Allah beritahu firman dia di surat Al-Mutaffifin tentang orang yang kurang timbangan dalam takaran ni. Wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang
yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Allah ancam iaitu neraka wail. Siapa ni? Bagi orang yang curang ataupun dia kecoh. Dia buat apa, tipu daya dalam timbangan. Apa dia? Jual beli, tuan. Jadi timbangan ni kalau kita tengok, oh kalau kira timbangan neraca sebenarnya ni jual beli, ya itu ya tepat. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, di sebalik tu rupanya takaran timbangan ni ada banyak benda tuan, rupanya tuan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab As-Salah, perkataan Imam Malik. Dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Jadi semua benda ada sempurna, ada pengurangannya. Pahala yang sempurna, ada pahala yang kurang dan sebagainya. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan sholat? Dalam jual beli Allah ancam siapa yang tipu dan timbangan, neraka wail. Beli apa? Beli gula 2 kilo. Timbang-timbang 1 kilo 1.8 apa? 950 gram. Kurang 50 gram. Beli termenung apa? 5 kilo. Timbang-timbang 4 kilo 800. Tak cukup 200. Apa tuan? Kalau buat begitu tuan, berhati-hati. Ancaman dia apa? Neraka wail tuan. Tu dalam bisnes kita. Timbangan jual beli. Dalam solat pun ada takaran dia, timbangan dia, pengiraan dia tuan-tuan. Hati-hati jangan sampai seseorang meremehkan solat selama hidupnya, karena diancam wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kita bertempiah dengan neraka wail tadi, duk rasa bisnes saja. Kita akan buat bisnes pun, dak ibadah kita pun sama tuan. Kena letakkan hak dia pada tempat dia tuan. Ni tentang curang dalam solat, dia kena berhati-hati. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan. Ini tajuk minggu lepas saya ulang kaji sikit. Tajuk bab masjid ni, larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita hari tu ni minggu lepas kita sembang macam mana tentang masjid ni orang buat apa? Buat kuburan. Jadikan kuburan ni sebagai masjid. Apa dalilnya? Yang paling Allah cintai dari bahagian-bahagian kota adalah masjid-masjidnya. Ahabbu biladi ilallah. Allah sayang ni bilad. Apa tu? Kota-kota, pekan-pekan, bandar-bandar. Apa dia? Masjid-masjidnya. Dan yang paling Allah benci dari bahagian kota-kota adalah pasar-pasarnya. Sebab apa tuan? Masjid Allah sayang, rumah Allah Allah sayang lah. Tapi yang Allah tak suka pula apa dia? Pasar-pasar. Oh ustaz, esok saya tengok pinat lah. Sebab ustaz cerita pasar dia tak bagus pergi. No, The Store ke, Aman Center ke, Sogo ke, tak pergi dah. Dah, pergi lah nak pilih barang. Kalau kita perasan, kalau kita pergi beli tuan, duduk di mana ni? Jalan Tar, Kuala Lumpur ni. Tinggal apa? Pergi rombongan. Apa tu? 2 jam. Orang bagi masa pergi shopping. Kita duduk dalam tu. Hei lah, habis dah 2 jam. Masa macam 15 minit je. Sad sangat. Bila tuan-tuan main kuliah masjid tuan. Hei Tok Imam, apa? Tok Ustaz ni bila nak habis dah? Lapak nasi ni. Kan? Tok Imam ni, boleh tiap banyak pula. Baru 10 minit tuan. Nampak tuan? Masa macam sejam dah nak habis. Nampak? Alik tuan. Sebab tu tuan, bukan kata tak boleh nak pergi berniaga ke jual beli ke. Pergi beli, balik. Clear. Ni tak? Pergi tu duk meraung, duk pergi menyembang ni. Duk ralik sana, ralik sini. Bukan beli apa pun. Beli tu RM4-5 ya. Tapi tu dia meronda tu tak sanggup tuan. Sebab dalam waktu pasar-pasar ni, campuran lelaki perempuan, tipu daya macam-macam dah tu. Sebagainya. Macam-macam cerita dah tentang pasar ni. Tapi bukan kata kita buang pasar. Pasar ya kita pergi. Tapi paling yang penting sekali, rumah Allah ni kita cinta. Kita kena perbanyakkan aktiviti. Main masjid, itikaf, main solat berjemaah. Itu tempat dia tuan-tuan. Okey, yang kedua, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana mereka telah menjadikan kuburan pada Nabi mereka sebagai masjid. Cerita dia, orang Yahudi ni dan Nasrani, orang Kristian, mati saja ulama mereka akan buat apa? Gereja di atas. Dia akan buat kuih di atas kubur wali mereka tu, orang soleh mereka tuan. Maka janganlah kalian menjadikannya sebagai masjid. Nabi tak mahu tuan, mati saja orang alim sebagainya, dulu ni kubur dah kena jadi masjid pula. Tak mahu lagu tu. Betul zaman lah tu kita, masjid ni kalau boleh ada masjid baru, jangan ada kubur kawasan tu. Buat kubur tempat lain, masjid dalam tu.
Cuma kita lah ni dah lama dah ni, masjid lama. Tepi tu kubur. Itu sebab apa? Awalnya. Kalau tepi tempat lain pun Penang ke, Kedah ke, banyak masjid lama-lama tu, masjid keliling tu kubur. Bukan saja-saja buat. Dah dulu ni tentu tak pikak lah kata nak jadi besar tu masjid sebagainya. Orang ramai. Jadi lah ni kalau masjid baru nak buat, dia kena masjid kubur tempat lain. Dia bezakan. Sebab apa? Takut-takut nanti dia ada main ancaman yang mana jadikan kuburan sebagai masjid. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey. Yang ketiga pula, kenapa umur dirahsiakan? Pasal apa umur ni orang rahsia? Allah rahsia. Kalau ikut boleh saja Allah beritahu umur kita ni. Tapi Allah rahsia umur. Sebab apa Allah rahsia umur kita ni? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala rahsiakan usia kita? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu saja berapa umur kita? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan umur tersebut dari baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kenapa Allah bagi rahsia umur kita? Kalau ikut boleh saja Allah beritahu umur kita ni. Sekian. Bahkan Nabi sendiri pun tak tahu umur dia berapa kan. Bila main malaikat maut, baru kita tahu kan. Kita pun kan, kalau tengok balik ulama bincang pun, malaikat maut sendiri pun tak tahu dia nak pergi siapa. Bila main masa dia pergi buat kerja dia. Tak boleh lambat sesaat, tak boleh buat cepat saat. Contohnya, orang ni hari Senin, pakai kita pakai kalut ni, ambil siap-siap lah awal pagi semua. Petang boleh rehat. Kata kita kata lagu tu. Dah tuan. Maut, main masa dia tepat. Sekian jam berapa. Tak boleh perlambat sesaat, tak boleh percepat sesaat. Itu maut tuan. Jadi kerja malaikat, dia main buat kerja dia tuan. Kerja kita apa? Berhati-hati, berjaga-jaga, buat persiapan. Macam mana kita nak menghadapi kematian? Itu kerja kita. Jadi kerja tak takut lah macam mana nak mati ni. Takut saja tak main tuan. Tak pakai. Dia mesti dah tahu nak meninggal, apa persiapan kita. Benda apa kita kena sedia. Apa bekalan kita nak bawa dan sebagainya. Jadi Nabi sendiri pun dia tak tahu usia dia tuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan usia kita. Ada usia kita adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merahasiakan usia kita agar kita bisa fokus untuk mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu mengenal Allah, mengagungkannya, membesarkannya, berpikir kepadanya, dan beribadah hanya kepadanya. Sebab apa Allah tak beritahu bila kita nak mati sebenarnya? Allah nak bagi kita kenal siapa itu Allah, mengagungkan dia, berzikir padanya, mengharap padanya. Asa takut, asa mengharap. Sebab apa? Tak tahu bila nak mati, bila akhir umur kita. Kita kena selalu bersedia. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita berapa usia kita. Niscaya hati kita tidak akan fokus. Hati kita akan selalu ditimpa oleh kegalauan, risau. Kalau Allah beritahu lah umur kita bila ni? Lah umur 40. Nak mati umur 43. Kacau dah. Main umur 40 tu, 42, 41 tu. Tak buat apa dah. Duk melilah tuan. Takut tuan. Semayang pun tak, nak tulis pun ketak-ketak, nak baca 1, 2, 3 pun tak betul dah. ABC pun tak betul dah. Sebab apa? Takut tuan. Jadi sebab tu Allah tak beritahu kepada kita bila kita nak mati tuan. Sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara amal kita belum cukup. Kemudian bayangkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kita umur kita. Niscaya seseorang akan malas beribadah kepada Allah. Dia cenderung akan menunda-nunda waktu sampai ketika ajalnya mendekat, disitulah mungkin dia baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beritahu awal kacau juga. Awal lagi aku tahu aku mati umur 85. Lah baru 35. Enjoy dulu kan. Muda bukan 2 kali, sekali semua hidup. Nampak tuan. Nampak tak jadi dia kali. Awal lagi awak apa kalut kan. Sebab apa? Lambat lagi baru 35, 85. Umur 80 baru lagi kita kalut. Ibadah, cover, pergi buat haji, buat umrah, sedekah duit banyak sebenarnya. Lah ni duduk sat, tenang dulu. Nampak tuan. Jadi benda tu sama juga. Bagi tahu pun kacau, tak bagi tahu pun kacau tuan sebenarnya. Cerita dia kena berhati-hati. Jadi terlampau cepat pun nampak ni pelan dekat dah ni. Ada kelang kabut macam-macam. Bila mai jauh lagi, tunggu Ustaz. Itu manusia tuan.
Sekali lagi, Allah merahasiakan usia kita agar kita berada dalam kondisi harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nak apa? Dia kita beribadah ni mengharap, rasa takut, juk ni, kan? Atash apa tu? Ketakutan kita, kan? Khauf, kan? Jadi dia nak kita mengharap pada Allah, tuan. Kita berharap ampunannya, kita berharap rahmatnya. Di satu sisi, kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara amal kita belum cukup, sementara dosa kita terus menumpuk setiap hari dan kita belum sempat bertobat. Jadi kalau kita tahu, tuan, jadi sebab tu Allah tak beritahu umur kita bila. Sebab apa? Nak kita berhati-hati. Kita, tuan, kalau boleh, tuan, tingkatkan ibadah kita ni. Andai kata saat lagi orang Isya lagi, solat terakhir kita malam ni. Semua hidup kita ni malam ni last semayang ni. Macam mana solat kita lagi? Insya kita, khusyuk kita, tawaduk kita, sebagainya, mengharap pada Allah, berdoa minta ampun. Jadi kita minta. Pergi esok, ada lagi. Subuh sekali lagi yang terakhir. Zuhur pula, kena anggap tu, tuan. Ni dah duk galik. Yang galik tu yang jadi kita tak bersedia, tuan. Okey, tajuk kita hari ni, tuan-tuan, berkaitan dengan bab tajuk ni, larangan keras meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur. Ini bukan bab masjid, dia bab solat, tuan. Pertama, tuan-tuan, perintah Allah untuk rukuk bersama orang yang rukuk. Allah beritahu, tuan-tuan, kita ni yang manusia ni kenalah solat bersama apa? Bersama dengan orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43, tuan. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi Allah suruh apa? Tunaikan solat, keluar zakat, dan rukuklah, semayanglah kita tu rukuk bersama dengan orang yang rukuk. Jadi bukan rukuk seorang-seorang, rukuk ramai-ramai. Kalau rukuk seorang-seorang, semayangkan rumah pun boleh. Tapi Allah apa? Rukuk bersama dengan orang yang rukuk. Jadi semayang apa? Berjemaah. Ada imam, kita rukuk ramai-ramai dengan imam. Jadi ini siapa kata ni? Allah berfirman, Allah suruh, tuan. Berkata Hafiz Ibn Jauzi ketika menafsirkan ayat tersebut, yakni solatlah bersama orang-orang yang solat, semayang bersama dengan orang semayang, berjemaah, nama dia, tuan, Zadul Masir. Qadlil Baidalawi berkata, yakni bersama jemaah mereka. Kalau kita duduk kawasan kita ni, apa tu Jawi, semayang dengan geng Jawi. Masjid mana lagi? Masjid Kubang Gajah, geng Kubang Gajah. Masjid Arau, geng Arau. Masjid Gangak, geng Arau. Kariah dia, tu cerita dia. Kita duduk kariah tu, solat dengan kariah tu, itu yang utama. Melainkan kalau kita main apa? Main mengaji, ada kuliah ustaz ni kat sini, nak belajar hadis minggu ni kat sana, ni belajar apa tafsir sini, ni belajar apa tajwid, tu tak apalah, dia mencari ilmu, pergi mengaji. Ni dah tambah masjid kampung aku, tak syok, tak berhati, dia tak boleh tak berhati. Dia mesti mengimarahkan masjid kampung dia. Kalau buat lagu tu, habis, tuan. Semua masjid ni, dia berkira masjid ni pula ramai, yang ni tak nak langsung, Tok Imam Ketuk Bilal aja. Tak betul, tuan. Berkata Imam Abu Bakar Al-Kisani, ini adalah perintah untuk rukuk bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk, dan ini menunjukkan adanya perintah untuk menegakkan solat berjemaah. Sedangkan perintah yang mutlak menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Jadi semayang berjemaah ni, kan, Allah suruh tadi. Bahkan Nabi sendiri pun apa? Disemayang kat depan, dikali belakang, kan, mana ni orang yang lain ni, kan. Sebelum semayang tu, kan, dia kata, jadi imam aku nak pergi bakar rumah-rumah orang yang tak main masjid. Kalau betul semayang tu tak penting berjemaah, Nabi tak ancam dengan bakar. Tapi tak ada cerita pula rumah sahabat ni kena bakar, rumah ni kena bakar. Tak ada, Nabi tak bakar betul. Nabi habaq, Nabi marah, Nabi ancam. Siapa tak main masjid ni nak bakar rumah dia, tuan. Bayangkan, tuan. Ini apa kata? Solat berjemaah itu sangat penting, sangat utama. Yang kedua, tuan, perintah untuk solat berjemaah dalam keadaan khauf. Takut pun kena semayang berjemaah. Nampak, tuan? Apa dalilnya? Allah memerintahkan kepada Rasul dan para sahabatnya untuk solat berjemaah walaupun dalam keadaan khauf, genting, takut. Iaitu sama dalam keadaan perang. Ya, sama juga. Khauf, takut, genting, perang, kena semayang. Hal ini menunjukkan kalau solat berjemaah merupakan perkara yang menunjukkan solat berjemaah ini perkara yang penting dan wajib. Nampak? Walaupun perang pun kena solat berjemaah. Apa dalilnya? Ni Allah cerita dalam Quran. Surah An-Nisa ayat 102. Allah habaq macam mana Allah ajak kita cara nak semayang
solat dalam keadaan perang ni. Itu dia. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat untuk mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat berserta kamu dan menyandang senjata. Allah habaq nak semayang dalam keadaan perang ni macam mana? Kena tanggung senjata. Kemudian apabila mereka yang bersolat bersertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka berpindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Allah pesan 2 kali ni. Nak semayang, kena tangguh senjata. Berhati-hati dengan musuh. Orang kafir ingin supaya kamu lengah, ghalib dengan senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Alik saja, mereka ambush serang kita. Apa orang Islam kita ni. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjatamu. Boleh letak senjata jika kamu mendapati sesuatu kesusahan, hujan ataupun memang kamu sakit. Dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang kafir itu. An-Nisa ayat 102. Jadi Allah ajak kita macam mana? Solat berjemaah dalam keadaan perang. Jadi berkata Ibn Muzir, ketika Allah memerintahkan untuk solat berjemaah dalam keadaan khauf, terutamanya dalam keadaan aman, lebih diwajibkan. Kalau dalam perang pun kena solat wajib, tambah lagi lah ni. Tak perang mana tuan? Lagilah kita kena solat berjemaah. Contoh saya tunjuk gambar ni tuan. Tata cara solat berjemaah dalam keadaan perang tuan. Saya percepat sikit. Okey. Ni contoh solat berjemaah dalam keadaan perang. Ulang kaji tuan. Okey, imam duduk depan. Jemaah ada 2 saf. Okey, dia buat macam ni tuan. Dia buat saf pertama, grup pertama semayang. Bahasa kita platoon lah. Yang geng kedua pula, tim yang kedua, dia akan sentri, jaga keliling. Sebab apa tadi? Allah habaq lah tadi. Semayang, habis semayang. Kemudian ganti pula, orang yang mana ni, ganti, mereka pula semayang. Nampak? Jadi, semayang macam mana? Semayang macam biasa. Ustaz, pasal apa? Mereka galas M16, galas senjata ni. Jangan heran tuan. Allah sendiri sebut dalam Quran, tanggung senjata, pegang senjata. Kalau zaman kita lah ni M16, pegang M16. Kalau zaman dulu kerih ke, pedang ke, apa ke, tombak ke, apa ke, gunalah sesuai dengan keadaan time tu. Kok ke depan nanti ni senapang tak pakai dah, pakai laser pula. Kita pun tak tahu tuan, mana tahu. Betul cerita apa, Star Wars apa pakai apa laser tuan. Ke depan pakai lagu tu pula, tak tahu. Nampak tuan? Semayang sama. Teruskan solat, tangguh senjata kan. Solat pakai senjata, kasut boleh pakai dalam semayang. Nabi pun pakai kasut ketika semayang, ya ada ketikanya. Dari solat itu kalau perasan dia buat 2 rakaat. Mungkin Zuhur 4 tu dipendekkan jadi 2 tuan. Boleh. Sebab apa dalam keadaan perang ni. Dia boleh dikosarkan, boleh dijamakkan, dihimpunkan, dikosarkan pun boleh tuan. Sebab apa dalam keadaan genting tadi. Semayang pertama, okey. Habis semayang. Depa habis semayang, okey. Depa pula pergi jaga sentri. Tim yang mana tadi pula akan ganti depa. Nampak tuan? Yang mana tim tadi pula, depa akan main, depa pula semayang tuan. Nampak tuan? Okey, ni cara pertama. Kita pergi cara kedua tuan. Saya pergi tuan. Okey. Ni cara kedua. Okey, imam takbir, makmum pun takbir ramai-ramai. Ini 2 saf, ini ramai-ramai sikit tuan. Imam akan baca surah Al-Fatihah, surah sebagainya macam biasa. Tak baca kuat lah, dah semayang siang. Okey, cara dia. Imam rukuk. Apa jadi? Saf pertama saja rukuk. Saf belakang tak rukuk. Hai ustaz, awak pemain lagu ni pula. Tadi main lagu lain. Pegang ayat tadi. Jangan kamu ghalib. Berhati-hati. Musuh kalau kamu ghalib saja, musuh akan serang kamu bila masa. Mungkin dapatan daripada pihak disikan, oh tentera musuh tak jauh mana ada. Tapi masih jauh apa, musuh dalam keadaan ni berjaga-jaga, kena standby boleh semayang lagi. Jadi orang yang belakang ni dia akan tengok, kontrol. Saf pertama akan semayang, yang belakang kan, rakaat pertama tadi dah habis. Depa pula rakaat yang belakang pula depa tak rukuk tadi. Depa akan rukuk, depa akan sujud, depa akan sambung. Yang time ni imam dia akan baca surah yang panjang sikit. Bagi peluang jemaah belakang habis.
Nampak? Sebab apa tadi? Allah kata jangan apa? Yang kedua kali musuh akan sanggup bila masak. Mata orang tengok mata dah. Kiri kanan depan belakang. Sebab apa? Dia kena berjaga-jaga. Sembahyang betul sunnahnya kena tengok bawah. Tengok atas Allah Akbar pula, Allah akan tarik mata kita. Itu sembahyang biasa. Sembahyang berjemaah dalam keadaan perang, ni keadaan dia tuan. Tukar pula, depa pula akan rukuk belakang dan sebagainya. Okey, ini cara kedua. Kita pergi cara ketiga tuan. Ini sama tadi. Okey, cara yang akhir tuan. Ini dalam keadaan pertempuran. Tu hari tu kan orang main masjid kita tembak siapa pula report polis lagi kacau. Okey. Apa je tuan? Tengah sembahyang tuan, orang main ambush. Apa je tuan? Dia tadi duduk sembahyang, tiba-tiba orang main ambush. Apa jadi? Semua pergi cari selamat tempat masing-masing, duduk balas tembak sebagainya. Tadi solat tadi habis tak? Tak habis ke tuan? Dia bukan berhenti sembahyang bagi salam. Dia kena sambung lagi tuan. Dia tembak tadi dengar duduk rukuk. Sambil duduk balas tu, sekali pula dia baca bacaan ketika rukuk. Baca ketika rukuk sujud sebenarnya. Dia syarat tuan, sembahyang secara bayar bagi habis tuan. Sujud pula sebagainya, habis tembak bagi sebagainya. Contoh. Dia nampak kata, tara sembahyang perang pun kena berhabis tuan. Tambah kita ni main masjid pun dak, nak suruh berhabis bayar kat rumah pakai dak lah. Terkejut apa cicak je tu. Melompat tak serah lah. Tu baru cicak. Tak tembak lagi tu tuan. Kacau tuan. Kita jauh lagi daripada mana yang Nabi bawa tuan. Jadi cerita dia dalam perang pun kena kita sembahyang berjemaah. Tambah dalam keadaan tak perang, lagilah kita kena solat berjemaah. Okey, yang ketiga tuan. Masa tak banyak tuan. Perintah Nabi untuk mendirikan solat berjemaah. Apa dia tuan? Riwayat daripada Malik Ibn Huwairis, dia berkata, aku mendatangi Nabi bersama beberapa orang dari kaumku. Kami tinggal di sisi beliau 20 hari. Sahabat-sahabat duduk dengan Nabi ni 20 hari berkampung. Sungguh beliau adalah seorang yang lemah lembut dan penyayang. Ketika beliau melihat bahawa kami sudah rindu tentang keluarga kami, beliau berkata, sebab mai ni dah lama tuan, Nabi tengok mereka ni rindu keluarga sebenarnya. Nabi pesan dekat mereka ni. Beliau bersabda berkata, kembalilah kalian, tinggallah di tengah mereka, ajarilah mereka dan solatlah. Nanti balik kampung masing-masing, duduk dengan masyarakat tu, ajak mereka sembahyang. Kemudian ajarilah mereka dan solatlah. Jika dah datang waktu solat, azanlah. Salah seorang dari kalian hendaklah orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Nampak tuan? Cerita dia antara kita ni sembahyang. Siapa yang senior antara kita ni? Jadi tuan, lantik jadi imam tuan. Itu yang pertama. Cuma ustaz, kami ni semua jagan sama ustaz. Tua-tua masing-masing sama. Macam mana pula? Tengok yang mana yang baca Al-Quran yang cantik, yang elok, bertajwid, tatih sebenarnya. Itu tuan. Kalau tengok balik dari yang kedua pula, kalau Al-Quran pun baca sama, hafal yang sama. Semua ni geng hafiz semua ni. Tengok pula siapa yang ada tambahan lain. Faham sunnah, hafal hadis sebagainya, faham ini sebagainya. Dia ada lebih lagi bagi dia pula. Tiba yang tu pun sama juga. Nabi apa? Siapa yang awal masuk Islam, siapa yang awal hijrah bersama Nabi, itu dia punya kriteria jadi imam tuan. Hadis Bukhari dan ada Bukhari. Dalam riwayat lain beliau memerintahkan untuk solat berjemaah walaupun jumlah hanya 3 orang. Kalau 3 orang pun solat berjemaah tuan. Kalau 2 pun boleh berjemaah. Tambah lagi 3, lagi kuat lagi dalil kata kena solat berjemaah. Apa dalilnya? Jika mereka bertiga, maka hendaklah mengimami mereka salah seorang dari mereka. Ada 3 orang pergi musafir ke, jalan mana-mana, berhenti nanti R&A mana-mana ke, sembahyang berjemaah contohnya. 3 orang tu. Dan yang berhak menjadi imam adalah apa? Yang paling pandai baca Quran. Siapa yang pandai baca Quran, dia lebih layak lagi. Jadi cerita dia, kalau paling Quran pun sama, yang semua main ni geng hafiz semua ni, siapa yang paling ada ilmu lain lagi? Mungkin betul sirah, bab tajwid, bab betul tafsir, bab betul hadis sebagainya. Itu dia punya nilai tambahan. Okey, yang keempat, larangan keluar dari masjid setelah azan. Bila azan pula Nabi larang keluar. Apa dalil dia tuan? Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya solat berjemaah adalah
diharamkannya seseorang keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Duduk dalam masjid, tiba-tiba azan, dia balik rumah pula dah. Kacau tuan. Orang nak main, dia balik. Apa dalil dia? Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia berkata, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah, jika kalian berada di masjid kemudian diseru untuk solat azan, maka janganlah salah seorang dari kalian keluar hingga selesai solat. Tunggu semayang sampai habis, baru balik. Sebab apa tuan? Zaman Nabi ada tuan, yang mana orang azan, dia main kali orang main, tinggal kerja. Sebab apa? Dalam tu ada orang munafik. Kalau aku tak pergi, orang kata aku ni teruk sangat. Main juga berlaku lah, main-mayang. Elok masuk masjid, ambil wudu sikit, nampak orang alik-alik, dia tuang tuan. Tuan, macam kita lah pergi sekolah dulu ni, kelas tambahan ke apa, lambat lepas sangat, tuang sat kan. Tu tuang kelas. Ni tak, tuang semayang tuan. Nabi larang tuan. Kukut Allah masjid ni, naik motor parking, azan masuk masjid, 9 rakaat. Hai, aku tutup dah periuk nasi tadi. Kacau dah. Hai, tadi gas tadi, hai, dok kot. Kalau lagu tu tutup balik lah. Sat lagi balik-balik, hilang rumah tuan. Terbakar tuan. Jadi perlu kita balik. Sebab apa? Ada musabab, ada sebab. Okey, last sekali tuan-tuan. Okey, seminit ni. Solat berjemaah adalah tidak adanya rukhsah keringanan bagi orang buta. Orang buta pun tak ada keringanan tuan-tuan. Apa dalil dia? Dikisahkan bahawa Abdullah bin Umi Maktum, ni sahabat Nabi, pernah meminta keringanan untuk tidak solat berjemaah di masjid dan mengumpulkan berbagai alasan keuzurannya. Antaranya apa dia? Pertama, buta matanya dan tidak ada penuntun. Dia tak main masjid sebab apa? Dia dah buta, orang tahu kata buta. Tak ada orang nak bawa dia main masjid. Kita lah sakit, tak ada orang nak teman angkat ke apa, tu tak apa lagi. Ni buta tuan, tak nampak. Dah lah buta, tak ada orang nak bawa pula main ke masjid. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahawa seorang yang buta datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki penuntun yang boleh membawa aku ke masjid. Aku tak ada orang bawa ni main masjid ni. Orang itu pun minta keringanan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkannya. Nabi mengiyakan bagi keringanan tidak main solat berjemaah. Namun kemudian ketika orang itu berpaling, dia paling sikit, kali muka nak pusing badan, Rasulullah SAW memanggilnya seraya berkata, adakah engkau mendengar panggilan azan? Dengar ada orang azan panggilan solat? Dia menjawab, ya, aku dengar. Maka beliau bersabda, kalau begitu penuhilah, mailah. Nampak tuan? Orang buta pun Nabi suruh main masjid. Tambah lagi orang tak buta tuan, lagi-lagi kena main. Kalau fikir balik, orang buta ni dah lah tak ada orang mata, tak kelih kelam. Nak bawa main ke masjid pula tak ada orang nak bawa. Tapi tak, dia kena main juga tuan. Sebab apa? Dengar azan tuan. Jadi kita lah ni celik mata tapi buta hati tuan. Tu tadi bukan kata buta hati tuan, hidayah tuan. Hidayah kena cari. Bukan kata dia main lagu tu. Kan tok imam apa ajak pergi masjid pun kalau dia tak mau main tak payah tuan. Dukung boleh main lah hari tu, esok tak main lah tuan. So tuan, kita kena faham agama ni. Hidayah kena cari, kena faham, yufaqih fi din tuan. Hadis Sahih Muslim dalam kitab Masajid tuan. Dalam hadis di atas sangat jelas disebutkan bahawasanya Rasulullah tidak memberikan uzur bagi orang yang buta tersebut. Kalau ikut, dia buta, kesian kat dia. Tapi tak, pertama kali ya, tapi dengar Nabi beritahu pula, dengar azan tak? Dengar. Kalau dengar, hadirilah, penuhilah. Apa kata, kena wajib main. Nabi suruh main juga. Kalau boleh main tuan. Nampak tak? Jadi cerita dia yang tak buta lagi-lagilah kena main. Dalam perang pun kena solat berjemaah. Tak perang lagi-lagilah kena solat berjemaah. Jadi lelaki ni kena main masjid. Tu jawapan dia tuan. Nampak tak? Jadi kita kekuatannya lelaki kita kena main ke masjid tuan. Jadi kita dah faham pula, alah benda kan wajib, sunat je, pahala lebih, main kat rumah pun boleh juga. Itu yang silap kita faham tentang agama ni. Yang betulnya solat berjemaah ni lelaki di masjid. Melainkan ada uzur ke, ada apakah, hal benda ke apakah, baru kita tak pergi ke masjid sekali-sekala. Ni tak, berkala kat rumah, masjid jarang-jarang. Bila tukar balik, masjid tu selalu, rumah tu jarang-jarang. Kan, wallahualam dan saya pun dekat ni untuk tajuk kita hari ni. Dan insyaAllah dalam minggu depan kita akan sambung tajuk baru berkaitan dengan larangan mengimami kaum yang mereka tak suka diimami olehnya. Ceritanya Tok Imam pula kena tengok juga, makmum suka tak suka. Cuma ustaz kami ni tak suka Tok Imam ni macam mana ni,
Tengok atas sebab apa tak suka. Tengok juga, bukan kata mesti ikut jemaah. Tak, kena tengok atas sebab. Tapi umumnya keseluruhannya makmum mesti imam tu, satu masyarakat lah suka imam tu. Itu jawapan dia. Cuma ada kes tentu pula ni, kalau jemaah kampung tu bid'ah macam-macam, buat benda mengarut, kacau lah kan. Kita kena pejam mata juga jadi imam juga kan. Jadi apa cerita tentang dalil ni, cerita dia. Wallahu a'lam untuk tajuk ini. Ada tu nak tanya tuan tentang tajuk ini. Tajuk minggu depan hari ni, dan tajuk ini ni kita panggillah jemaah kita ni main masjid. Bagi tahu tuan, ajak nak bagi mai tak mai, itu hidayah Allah pula. Cuma ilmu kena sampai kat telinga depa tuan, insya-Allah. Lepas saya berhenti dah, insya-Allah. Subhanakallah bihamdika, syukur dan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.